Tiada kerjasama dengan pengkhianat langkah Sheraton. Satu dunia tahu bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Mohamed Azmin Ali merupakan pengkhianat yang menyebabkan tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan pada hujung Februari 2020 yang lalu. Jika Malaysia mengalami ketidakstabilan politik selepas itu, beliau antara yang bertanggungjawab sebagai pencetusnya. Justru tidak menghairankan jika Majlis Pimpinan Pusat Keadilan MPP menutup pintu rundingan mereka dengan dalang langkah Sheraton itu. MPP juga memutuskan bahawa keadilan tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Azmin Ali yang dianggap oleh anggota, penyokong parti serta orang ramai sebagai salah satu punca utama berlakunya pengkhianatan langkah Sheraton. Demikian bunyi kenyataan MPP yang dikeluarkan oleh Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fadzil. Sementara itu, Azmin yang kini menyandang jawatan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam Kerajaan Tebuk Atap 2.0 meminta semua pihak tidak membandingkan beliau dengan Datuk Zuraida Kamaruddin yang baru-baru ini melompat ke dalam kolam Parti Bangsa Malaysia PBM. Azmin yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu berkata komitmennya adalah untuk terus bersama-bersatu. Saya ingin menegaskan bahawa idealisme dan prinsip perjuangan bersatu adalah jati diri saya, katanya. Katanya bersatu memelihara hak dan kedaulatan bangsa Melayu dan agama Islam selain meraihkan kepelbagaian kaum dan budaya yang akan menyuburkan amalan demokrasi di Malaysia. Tidak perlu bandingkan saya dengan orang lain, iaitu Zuraida, kerana apabila saya pilih bersatu, ia bukan paksaan. Saya menyertai bersatu kerana ia dekat dengan diri saya yang mahu parti yang progresif dan inklusif kepada semua. Katanya seperti dipetik beberapa media. Menurut laporan media, Zuraida dikatakan sekutu rapat Azmin sejak masih bergerak di dalam keadilan lagi. Bagaimanapun, beliau telah meninggalkan Bersatu pada 26 Mei lalu. Bersatu sekadar batu loncatan sahaja buat Zuraida. Sementara itu, DAP kekal dengan pendiriannya, menolak sebarang cadangan kerjasama dengan parti atau individu yang mengkhianati Pakatan Harapan. Menurut pengerusi DAP Lim Guan Eng, tiada apa yang boleh mengubah pendirian parti itu walaupun difahamkan sesetengah pihak percaya semua parti pembangkang perlu bekerjasama untuk mengalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Lebih-lebih lagi pihak yang sanggup bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kami tidak akan mengambil pendekatan menang walau dengan apa cara sekalipun yang bermaksud bekerjasama dengan orang yang tiada rasa bersalah apabila mengambil bahagian dalam langkah Sheraton. Bagaimana DAP boleh bekerjasama dengan individu yang bekerjasama dengan Najib Razak untuk menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan? Ia seolah-olah bekerjasama dengan Barisan Nasional, katanya seperti dilapor Free Malaysia Today. Guan Eng percaya ramai penyokong DAP tidak akan menerima idea Pakatan Harapan bekerjasama dengan pemimpin pembangkang tertentu, terutamanya yang merancang langkah Sheraton atas hujah perkauman dan agama. Pemimpin-pemimpin ini mampu menggunakan alasan yang sama jika timbul keperluan untuk terus berkuasa selepas pilihan raya umum ke-15. Mustahil untuk bekerjasama dengan mereka lagi. Kami bersedia untuk berdepan akibatnya kerana tidak mengorbankan integriti dan prinsip kami dalam perkara ini, tegasnya. Walaupun Guan Eng tidak menyebutnya, beliau dipercayai merujuk kepada PAS pimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Bersatu yang diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Namun dalam kekalutan antara berunding atau berperang itu, Parti Warisan dikatakan mahu meletakkan calon di kawasan tertentu di negeri di Semenanjung pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dilaporkan berkata, pihaknya sedang mengenal pasti negeri-negeri yang akan diletakkan calon bagi kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Saya sudah minta penyelaras warisan di negeri-negeri untuk kita kenal pasti kerusi seperti di Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah dan Pulau Pinang. Kita akan umumkan negeri-negeri yang akan kita tanding sama ada di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, katanya di petik media. Maaf cakap, tindakan warisan untuk bertanding di Semenanjung bagi menentang Pakatan Harapan selain Perikatan Nasional dan Barisan Nasional adalah kebebalan strategi politik di abad ini. Warisan mencuba nasib di pilihan raya negeri Johor dan hilang wang deposit. Ia sekadar berjaya memecahkan undi untuk Pakatan Harapan sahaja. Mungkin warisan ingin mengembangkan sayapnya di Semenanjung, tetapi caranya dengan memusuhi Pakatan Harapan adalah salah.
Lebih afdal jika warisan mengukuhkan kedudukannya di Sabah yang kini dilanda aksi lompat wakil rakyatnya. Tindakan parti itu hari ini ibarat peribahasa, yang dikejar tak dapat, yang dikandung berciciran. Justru pemimpin pembangkang dinasihati elakkan daripada syok sendiri. Bagi pihak yang merasa telah dikhianati oleh Azmin dan gerombolannya, sama ada pejuang, warisan atau muda, kerjasama politik merupakan jalan yang terbaik demi mendapatkan semula Putrajaya. Pimpinan Keadilan dan Pakatan Harapan serta parti politik yang kini berada dalam blok pembangkang perlu berusaha dengan lebih inovatif jika ingin menjatuhkan katak politik atau pengkhianat yang sudah membina akar umbi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.